Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 19 Mei 2023 bersama saya, Pia Enadia. Timbalan Setiausaha Agung PN Taqiyuddin Hassan mendakwa Anwar Musa antara lebih 10 bekas pemimpin UMNO sudah mengisi borang permohonan menyertai PAS. Memetik berita harian, Taqiyuddin yang juga Setiausaha Agung PAS turut memaklumkan pengumuman rasmi mengenai penyertaan Anwar bersama bekas pemimpin UMNO lain akan dibuat hujung bulan ini. Terdahulu, Taqiyuddin mengesahkan bekas Setiausaha Agung UMNO itu memaklumkan hasrat untuk menyertai PAS. Ia susulan laporan bekas ahli MKT UMNO, Noor Omar yang mengesahkan akan bertanding PRN di Selangor di bawah tiket PN. Taqiyuddin yang dipetik oleh beberapa laporan portal lain berkata mengenai kedudukan Khairi Jamaluddin, tawaran istimewa daripada pengurusi PN Muhyiddin Yassin sudah diberikan. Taqiyuddin yang juga ahli Parlimen Kota Baru ditemui pemberita pada majlis sambutan Hari Raya di Kota Baru juga dipetik berkata, bekas pemimpin UMNO terbabit akan turut dipertimbangkan tempat jika berhasrat bertanding pada PRN akan datang. Rabu lalu, Muhyiddin menawarkan jawatan dalam Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu kepada Khairi jika dia berhasrat menyertai parti itu. Bagaimanapun, tiada sebarang komen lanjut dari Khairi yang masih tidak mempunyai parti selepas dipecat UMNO. Bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin menyeru PAS agar berhenti mendesak kerajaan untuk membatalkan konsert kumpulan dari Britain Coldplay. Khairi turut menasihatkan kepada pemimpin dan penyokong PAS tidak pergi ke konsert yang akan berlangsung pada 22 November depan jika tidak bersetuju terhadap penganjuran tersebut. Khairi yang lebih dikenali sebagai KJ juga seakan bosan terhadap polemik yang berlangsung rentetan konsert tersebut termasuk membabitkan kawan-kawannya dalam kalangan pemimpin PAS. Can we stop it lah, ya? Saya pun ada kawan-kawan dalam PAS, tapi kita berhentilah benda ni semua. Ya. Konsert tak boleh, apa benda tak boleh, batalkan konsert. Kalau tak nak pergi Coldplay, jangan pergi. Terdahulu, Khairi diaju soalan oleh Syahril Hamdan mengenai tindakan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang mengalu-alukan kedatangan kumpulan yang didakwa sesetengah pihak sebagai menyokong LGBT itu. Dalam pada itu, Syahril turut mempersoalkan mengapa PAS tidak mengkritik atau membatalkan beberapa konsert yang pernah diadakan sewaktu parti itu berada dalam kerajaan. Dan ada yang point out juga KJ, waktu zaman PAS ada dalam kerajaan pun ada konsert-konsert yang berlaku. Time tu dia tak bunyi pula. Jadi ini satu lagi contoh di mana mudah mengkritik PAS apabila beberapa serangan mereka tak melekat. Okay, last question. Sementara itu, Khairi berkata memang wajar Anwar membuka ruang untuk Coldplay mengadakan persembahan di negara ini kerana ia satu perniagaan yang menguntungkan. Kemarin tokoh ulama PAS, Ahmad Duzuki Abdul Rani, mengaitkan beberapa bencana alam dengan penganjuran konsert Coldplay dan menganggap ia sebagai peringatan daripada Allah. AJK PAS Pusat, Nasruddin Hassan juga mahu kerajaan membatalkan konsert Coldplay yang dilabelkan persembahan tidak membawa sebarang kebaikan untuk negara, agama dan rakyat negara ini. Nasruddin mempersoalkan jika tindakan kerajaan itu bertujuan mahu menyuburkan budaya hedonisme dan songsang di negara ini. Berita seterusnya, kenyataan Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin bahawa Perdana Menteri dan kerajaan cuai dalam isu penggunaan kalimah Allah adalah mengelirukan, dangkal dan lemah. Menurut Syed Badli Shah Syed Osman, sebagai mantan Menteri Dalam Negeri, Hamzah seperti tidak faham bahawa isu tersebut hanyalah teknikal yang tidak menyentuh soal sensitiviti dan kesucian Islam. Anggota Sekretariat Majlis Presiden Pakatan Harapan itu dalam satu kenyataan mempersoal adakah Hamzah sengaja menimbulkan isu itu dengan hujah yang sangat lemah supaya rakyat termakan dengan hasutan supaya membenci kerajaan. Hamzah semalam berkata Anwar Ibrahim cuai dalam kenyataannya berhubung isu rayuan penggunaan kalimah Allah apabila berkata keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melibatkan penganut Kristian Jill Island hanya terpakai di Sarawak. Hamzah berkata rampasan 8 Cakrapadat Island berlaku di terminal penerbangan tambang murah di Sepang dan bukan di Sarawak serta 3 relief statuary bukan hanya terhad kepada Sarawak. Tambah Syed Badli Shah, penjelasan Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution dan pendirian kerajaan adalah jelas dan tuntas. Bagaimanapun, kata Syed Badli Shah, Hamzah sengaja mengeluarkan kenyataan dengan hujah lemah seolah-olah beliau tidak mengerti dan tidak memahami intipati isu itu.
Justru Said Badri Shah menasihati Hamzah supaya berhenti membuat kenyataan yang mengelirukan serta fokus membantu rakyat serta negara dan bukannya cuba memecah belah perpaduan rakyat dengan hasutan tidak menguntungkan. Dalam perkembangan yang lain, seorang bekas Menteri Kanan dan seorang tokoh perniagaan bergelar Tan Sri disiasat SPRM berhubung penyelewengan dana negara bernilai lebih 2.3 bilion ringgit. Menurut laporan bernama yang memetik sumber, siasatan itu dijalankan mengikut Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001. Sumber berkenaan berkata, siasatan itu adalah kesinambungan dan lanjutan daripada pendedahan dokumen-dokumen sulit oleh International Consortium of Investigate Journalists berhubung transaksi-transaksi yang disyaki berlaku di beberapa pusat kewangan luar pesisir. Tambah sumber itu lagi, tumpuan siasatan adalah berhubung dengan pembelian dan pemilikan saham di sebuah syarikat tersenarai oleh sebuah syarikat gergasi negara yang dikatakan didalangi oleh bekas Menteri Kanan itu. Mengulas lanjut, sumber berkata transaksi pembelian dan pemilikan saham itu dipercayai menjadi punca kepada kemerosotan ekonomi negara serta kejatuhan mata wang ringgit pada hujung 1990-an. Dan ia telah diseleweng bagi kepentingan individu terbabit untuk diselamatkan daripada mengalami kerugian yang lebih teruk. Penyiasatan juga menurut sumber tertumpu kepada transaksi-transaksi daripada hasil penjualan saham syarikat tersenarai tersebut, pemilikan aset-aset berharga yang dimiliki ahli perniagaan dan bekas Menteri Kanan itu serta ahli keluarga mereka yang dianggarkan bernilai berbilion ringgit di dalam dan di luar negara. Penyiasatan juga menurut sumber tertumpu kepada transaksi-transaksi daripada hasil penjualan saham syarikat tersenarai tersebut, pemilikan aset-aset berharga yang dimiliki ahli perniagaan dan bekas Menteri Kanan itu serta ahli keluarga mereka yang dianggarkan bernilai berbilion ringgit di dalam dan di luar negara. Justru sumber memaklumkan SPRM telah merakam keterangan kira-kira 14 saksi dalam tempoh beberapa minggu lalu berhubung penyiasatan tersebut. Ini termasuk keterangan daripada tokoh ahli perniagaan dan bekas Menteri Kanan tersebut berkaitan dokumen-dokumen sulit yang didedahkan oleh Pandora Papers. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki ketika dihubungi mengesahkan perkara tersebut. Kita ke berita seterusnya. Khairuddin Abu Hassan menyifatkan Anwar The Untold Story sebagai filem haprak berunsur propaganda bertujuan memfitnah dan mencemarkan reputasi bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Penyokong kuat Mahathir itu membuat ulasan berhubung sebahagian kisah yang menceritakan perjalanan perjuangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim selepas selesai menonton filem berkenaan. Dalam satu hantaran di Facebooknya, Khairuddin berkata filem itu cuba mengangkat diri Anwar sebagai godfather. Bekas Ketua Pejuang Wilayah Persekutuan itu turut berpendapat filem mendapat arahan pengarah Indonesia Viva Westi tersebut mengandungi banyak fakta yang tidak tepat dan mengelirukan. Filem Anwar The Untold Story berlatar belakangkan zaman Anwar sewaktu memegang jawatan timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dari 1991 hingga dipecat pada 1998. Naskah itu ditayangkan di seluruh pawagam tanah air bermula semalam. Antara barisan pelakon menjayakan filem itu adalah Farid Kamil sebagai Anwar, Acha Saptriasa sebagai Wan Aziza Wan Ibrahim, Hasnur Rahmat sebagai Mahathir, Piat Pagar sebagai bapa Anwar dan Saskia Chandwick sebagai Nurul Izzah. Khairuddin turut mempertikaikan mengapa kisah mengenai tokoh Malaysia itu diarahkan seorang pengarah dari Indonesia dan bukannya seseorang dari negara ini. Katanya disebabkan itulah timbul kejanggalan sewaktu menonton filem yang mendapat arahan Viva Westi itu. Sementara itu, Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim membalas kritikan Khairuddin terhadap karya itu dengan menegaskan filem Anwar memaparkan kisah benar yang bersandarkan fakta sejarah. Dalam satu kenyataan, Wakil Rakyat PKR itu berkata, ia mengingatkan peristiwa pada hujung 1998 yang menggambarkan kesengsaraan Anwar ketika pemerintahan Dr. Mahathir Mohamad. Tambah Hassan lagi yang memualkan dan meloyakan bukannya filem itu, tetapi perilaku kebinatangan pihak berkuasa dan elit berkuasa ketika itu yang bertindak zalim terhadap Anwar. Bahkan Hassan tidak gentar jika kenyataan itu membuatkan pihak yang terasa mahu menyaman atau mengambil tindakan undang-undang ke atasnya kerana dia hanya bercakap perkara yang benar. Sementara itu, produser eksekutif filem itu, Zunar, menjelaskan skrip karya itu ditulis berdasarkan laporan Suruhanjaya Diraja untuk menyiasat kecederaan Anwar semasa dalam tahanan polis. Zunar turut menyangkal dakwaan Khairuddin bahawa filem tersebut terdapat fakta tidak tepat dan berunsur propaganda.
Zunar atau nama sebenarnya Zulkifli Anwar Haq menyifatkan penyokong Tegar Mahathir itu sebagai kurang membaca. Sementara itu, Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mak Noor hari ini membuat permohonan maaf secara terbuka kepada pengurusi PH Kedah Mahfuz Omar kerana memfitnahnya berkaitan perpindahan syarikat judi di negeri itu. Sanusi yang juga pengarah pilihan raya PAS mengaitkan Mahfuz selaku wakil rakyat pokok sena ketika itu dalam isu pemindahan Sport Toto ke kawasan terbabit. Dalam satu kenyataan di Facebooknya, Sanusi berkata atas saman fitnah yang difalkan oleh Mahfuz terhadapnya, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan telah memutuskan bahawa hantaran Facebooknya adalah satu kenyataan fitnah terhadap Mahfuz dan dia diperintahkan untuk memohon maaf. Mahkamah Rayuan pada 3 April lalu menolak rayuan Sanusi untuk mengetepikan saman fitnah Mahfuz yang juga naib Presiden amanah. Peguam Mahfuz Nur Razmir Zakaria berkata, panel hakim juga menerima rayuan pihaknya agar jumlah ganti rugi yang ditetapkan Mahkamah Tinggi dinaikkan dari RM50,000 kepada RM120,000. Mahfuz juga mendakwa Sanusi menerbitkan video kira-kira 8 saat pada 27 Julai 2019 yang memaparkan sekumpulan individu membantah pembukaan Sport Toto di pokok sena sambil memegang sepanduk yang tertera nama plaintiff. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian saja daripada saya, Pia Nadia untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.